Bismillahirrahmanirrahim. Soalan nombor 1. Ni soalan Putrajaya. Putrajaya ni nampak macam soalan dia tak susah dan senang sangat. Sambil tengok TV makan apa? Makan keropok pun boleh dapat jawapan juga sebenarnya ni kan. Cikgu. First 3 terms arithmetic. Ini arithmetic hati-hati tengok baca soalan betul-betul. Jangan kelang kabut nanti exam baca betul-betul. Dia AP. P 10Q. Find the value of P tambah Q. Okey, senang je. So kita buat apa ni? 10 tolak P. Ni memang direct lah soalan dia. 10 tolak P sama dengan Q Tolak 10. So dia nak tambah, cikgu bawa P pergi sana, jadi Q tambah P. Q tambah P sama aja tau. P tambah Q, Q tambah P sama. 10 pergi sini tambah, so akan jadi berapa tu? 20. Q tambah P sama dengan 20. Ya, itu jawapan dia. Ini soalan pertama. Nampak tak? Betapa mudahnya hidup ni. Tak ada susah pun. Okey. Okey. Tak, dia sebenarnya cikgu nampak kan, kalau kita dah banyak buat percubaan ni, dia tak ada masalah pun sebenarnya. Dia macam ulang-ulang je soalan tu. The first adalah certain soalan yang pusing-pusing sikit kan. The first term, second term, geometric progression. This one is GP mula. GP dia nak apa ni? 18. So first term dia ada A sama dengan 18. Ya, A sama dengan 18. B sama B pula. Ini dia punya second term. Second term dia 4. So macam mana kita nak cari R? Kita ingat nak GP ke formula mesti nak A dengan R je yang paling penting. Kalau AP apa yang penting? A dengan B. Itu je kita cari dulu. Jangan cari benda lain, cari itu dulu. Sebab itu soalan ni bila formula senang. So sekarang ni kita nak cari R. R macam mana? 4 bahagi 18 ke 18 bahagi 4? 4 bahagi 18. 4 bahagi 18. Jangan terbalik kan. Kalau terbalik ni kesian, jadi 2/9. Soalan nak apa? Find the sum to infinity. So sum infinity A kan. S infinity A. A 1 tolak R. A berapa? 18. 1 minus 2/9. 2/9 akan jadi 7/9. 18 bagi 7/9 dapat berapa? 162/7. Boleh juga jawapan-jawapan lain. Betul. Okay, tak ada masalah. Kalau boleh biar bentuk macam ni lah, dia tak kisah pun. Janji dia lebih tepat sebenarnya dalam bentuk pecahan ni. Okay, kita pergi soalan nombor 3. Ada yang tak nampak? Semua nampak? Okay, ni soalan ni tak dapat. Siapa yang dah dapat soalan ni? Tak faham. Okay. Kalau buat Pythagoras theorem boleh ke cikgu? Betul. Dapat jawapan sama ke Pythagoras theorem? Boleh kot. Jawapan dia berapa? Jawapan dia 1 dengan 2. Dapat. Maknanya boleh jugalah sebab dia 90 degree, dia boleh dapat. Kalau cikgu pakai gradient sahaja. Okey, kita tengok dulu. Kalau tak faham soalan ni, sebab dia apa tak faham? Sebab tak ada gambar rajah tu yang kita kena bagi nampak tu. Okey, sekarang ni kita lukis dulu. Cikgu nak bagi nampak dulu, takut tak nampak. So negatif 6 A, negatif 6, 6 dekat mana? Dekat belah kiri ni kan. Kita bayangkanlah negatif 6, 6 dekat sini dah. Okey, ni A cikgu. Okey, B kat mana? 2, 3. Kucing berlari. 2, 3. Bawah. Bawah. Belah kanan bawah. Kan? Betul kan? Okey, satu lagi C 4. Maksud dia apa ni? Dia ada dekat atas mungkin. Atas ni kan dia ada C 4K, ni 2 dekat belah sini. Contohlah kita ambil kat sini satu lagi dekat belah mana lagi boleh. Mungkin dia negatif juga. Ni contoh lah, ni contoh cikgu bagi. So soalan sekarang dia nak ACB 90. A mana? C mana? Ini tak nampak sekejap. C kita bagi nampak dia elok dulu. 4, ini contoh cikgu lukis lah. Cikgu lukis dulu. So dia kata ACB sama dengan 90. ACB bermaksud apa? 90. Dia nak ini A, contohlah yang ni kan, itu punya point, ini adalah 90. Okey, apa yang kita boleh nampak dekat sini? Kalau 90. Tak tahu, saya rasa boleh buat Pythagoras theorem. Kau kita nak buat? Dia boleh Pythagoras theorem, tak ada masalah. Dia boleh maksudnya macam ni lah. Kita nak bina C ni, dia adalah 90 degree daripada sini. Contohlah ni contoh, macam ni. Sini kena 90 darjah. Dia ada beberapa cara. Kamu buat Pythagoras theorem, kerja banyak ke sikit? Banyak tak lah. Banyak juga kan. So cikgu nampak kat sini cikgu pakai kaedah gradient sahaja. Tapi saya buat tak betul punya cikgu. Okey, nampak? Ini dengan ni adalah 90 kan? Dia kata 90. So dia adalah satu adalah garisan normal, betul tak? So gradient dia, ini C tadi berapa? 4K kan? Contoh kita ambil kat atas dulu, contoh kita ambil. Nanti kita dapat jawapan. So dekat sini cikgu boleh buat, ingat tak M1 darab M2 sama dengan negatif 1. Kita boleh pakai. So kita cari gradient M, apa nak cari gradient yang pertama? AC. Boleh cikgu cari AC? AC darab dengan ni, AC yang ni. Maknanya yang ni
Darab dengan yang ini punya gradient, kita akan dapat negatif 1 sebab dia adalah satu normal, satu adalah tangent. Okey, so satu lagi apa? M apa? M C, CB. CB atau BC sama je kan? Dapat negatif 1. So boleh tak kita cari gradient dia sekarang? Kita cari je gradient dia. Cikgu tengok buat yang ni dulu buat yang ni dengan yang ni dulu. Boleh nampak? So kita buat dulu gradient AC berapa? K tolak 6. Satu lagi 4 tolak 6. Tolak 6. Okey, betul Darab dengan yang ini pula dengan bawah ni pula jadi berapa? K, cikgu buat K tolak 3. Satu lagi 4 tolak 2 sama dengan negatif 1. Cikgu selesaikan yang ini. K tolak 6. Allah. Kuadratik Ini dia akan jadi kuadratik. Jadi 10 darab dengan K tambah 3. Bawah akan jadi 2 sama dengan negatif 1. Okey, sekarang nak buat apa? Kita darab je straight. Kita akan jadi, sebab dia darab tau. Ini tak payah samakan penyebut sebab dia bukan tambah. Di sini adalah darab. Ni hati-hati, jangan salah. So, jadi K tolak 6. Satu lagi K tambah 6. Bawah akan jadi berapa? 20. Betul? Betul. Cikgu naikkan teruslah. 20 naik atas. So, akan jadi negatif 20. So, cikgu kembangkan yang ni. Cikgu akan dapat jawapan berapa? K kuasa 2 tolak 36. Cikgu buat terus je. Nanti kamu kira terus. Dapat 3K tambah 2. Ini cikgu akan dapat nanti. Okey, boleh faham yang tu. Dapat hasil dia, nanti kamu tekan calculator, cari nilai K. Kamu akan dapat berapa? K minus 2, K minus 1 sama dengan kosong. So jawapan dia ada 2, K sama dengan 1 dan 2. Boleh, kalau pakai teorem Pythagoras pun boleh juga. Tak ada masalah pun. Kamu cari panjang teorem Pythagoras kan? Kau cari distance lah, banyak kerja sikit. Ada square root sikit. So tak ada masalah. Okey, ini cara cikgu. Yang lain, cara lain yang dapat jawapan yang sama pun diterima pakai. Sebab ini adalah paper 1, dia tengok jawapan sahaja. Boleh? Boleh. Okey, tak ada masalah Kena, kalau tak nampak, nasihat cikgu, lukis. Cuba lukis dan cuba relatekan apa yang kamu boleh faham. Okey. Alright, kita pergi seterusnya soalan nombor 4. Determine whether the locus 2x square plus 2y square minus 5x plus 6y plus 13. Siapa yang dah buat daripada set SBP sampai ke mana itu sampai ke mana lagi tu? Sampai ke Perlis, kita ada jumpa juga soalan yang sama juga yang ini. So sepatutnya tak ada masalah dah. Dia nak apa? Y exists bermaksud X sama dengan Kosong. X kosong. Ini jadi kosong. Ini jadi kosong. Cikgu tak payah buat jalan kerja pun tak apa. So 2y kuasa 2 tambah 6y tambah 13. Lepas tu cari dia punya root. Itu je. Senang je. Mungkin tak ada root. Oh, nak cari dulu. Okey, sabar. Soalan dia tanya, determine whether the locus pass or not. So dekat sini, kita nak tentukan dia betul ke tak. So kita just pakai B kuasa 2 minus 4AC saja. Kita check. Kalau kita punya jawapan less than 0, maknanya dia tak ada bersilang. Kalau dia kata sama dengan kosong, kamu dapat belah kiri kosong, kamu kira nanti, kamu dapat kosong, maknanya dia ada satu lah titik pertemuan dekat situ. Okey, ingat perpuluhan. Betul lah. Perpuluhan memang jawapan dia ni lah. Tapi ini kalau kamu masuk, ini akan 66 kuasa 2 tolak 4A2 13. Betul? So dapat jawapan berapa ni? 36 tolak dengan berapa ni? So dapat negatif 68. So negatif 68 adalah kurang daripada kosong. So bermaksud Dia tak pass through. dia did not pass through the y-axis. Boleh. Boleh dah buat macam ni ataupun dia tak ada root sebenarnya. There's no root. Boleh juga. Tak ada masalah. Dia Kenapa no root? Senang saja. Kenapa kalau kurang pada kosong dia tak pas? Macam mana? sama dengan kosong, B kuasa 2 minus 4AC less than 0, B kuasa 2 minus 4AC greater than 0. Okay, ni apa dia? Yang nombor 3 ni apa dia? Maksud dia? Ni. Tu ada two ray root. Ya, two dia root ataupun two different root ataupun two distinct root. Ada 3 benda kita boleh cakap dekat sini. Benda yang sama juga. Dia ada 2 bertemu. Tak, selalunya kita jumpa selalunya kita jumpa dekat sini tau. Dia akan jumpa macam ni kan? Selalunya dekat X. Faham tak? Aisyah, faham? Kalau less than 0, dia selalunya jadi macam ni. Contoh, ni cikgu bagi contoh. Selalunya kita main X axis je. So kalau dia ada satu je sama dengan kosong, dia akan jumpa satu tempat sahaja. Sekarang ni kita main Y, bermaksud dia punya graf macam ni lah, lebih kurang lah. Satu Dia terbalik. lebih kurang macam ni lah maksud dia. Macam ni, satu lagi dia tak bertemu pun, dia mungkin dekat sini. Contoh, ni contoh je bagi.
Okey, tak kisahlah bentuk dia macam mana, tapi kita fahamlah macam mana bentuk dia. Okey? Boleh faham yang tu sebab dia negatif, so dia adalah no root. Tak ada root ataupun ayat lain kita boleh cakap dalam soalan ni, maknanya dia tak akan melalui pun paksi Y. Okey, sebab soalan ni tanya yang tu kan. So dia tidak melalui pun paksi Y. Dia don't pass through the Y axis. Okey? Kita pergi soalan seterusnya, soalan nombor 5. Soalan nombor 5 nak buat apa ni? First kali nampak soalan ni, ini adalah apa? Indices logarithm. Kita nampak ada tambah, nak buat apa? Senang je, factorize sahaja. Jangan fikir banyak-banyak fikir factorize saja. Ini 12 macam mana cikgu nak factorize? Cikgu bawa pergi belah sini. So dia akan jadi macam ni, 3x minus 1 plus 3x sama dengan 12. Ini first step kamu nak buat. Sebab tu soalan 2 markah, maknanya dia tahu student dah pandai dah. So 3x, cikgu pecahkan. Yang ni jangan salah pecah. Kena betul-betul faham macam mana cikgu pecah. Maksudnya 3x, tengok yang ni. Kalau siapa tak faham lagi kenapa dapat macam ni, kita boleh cuba. 3x harap dengan 3 negatif 1, bila base sama, kita boleh tulis je base x tolak 1. Sama tak dengan soalan? Sama. So bolehlah, betul lah maksudnya. So yang ni kita boleh selesaikan macam biasa. Nanti dapat berapa kat sini? 3x. Dalam dapat berapa? 1/3 jadi tak, 1/3 tambah 1. Dia akan jadi 4/3. Betul tak? Betul. 4/3. So kamu selesaikanlah, kamu akan dapat jawapan nanti 3 kuasa x sama dengan 12 darab 3 bahagi dengan 4 dapat 9. So 9 tak payah pakai log. Ingat ada benda kita boleh pakai log, ada benda tak payahlah pakai log kan. Buat apa nak pakai log? Padahal kita dah boleh nampak dah kat sini 3x 3 kuasa 2. Ya, ada benda yang kita boleh pakai, ada benda yang tak payah pakai sebab dia buang masa kita. Okay, so jawapan dia adalah x sama dengan 2. Ada masalah? Tak ada. Okay, Jun, kita pergi soalan. Okay, soalan ni adalah soalan tingkatan. Ini soalan tingkatan 3. Ha? Kenapa ada terbidik macam ni pun ada. So maksud soalan ni tak bersalah sebab kita dah tingkatan 5 kan. Tingkatan 5 pula. Sikit lagi nak 18 tahun. Saya kan PT3 Putri. Tak, sepatutnya soalan ni kamu boleh dapat jawapan. Okay, kita buat dulu. Kita cuba pecah dulu. Cara yang pertama dia sebab dia suruh ringkaskan. Bermakna kalkulator tu tak payah pakai lah. Tapi kalau dah nak pakai kalkulator tu, boleh lah nak pakai kalkulator. Boleh ke pakai kalkulator? So dia akan jadi 7 kuasa 2 x negatif 2. Betul? Betul. Kita buat seterusnya. Yang ni pula, cikgu buat ini jadi 7 kuasa 2. 6. So akan jadi 7 kuasa 6. 7 kuasa 6. Ya ke ni? Cikgu pecah dulu. 7 kuasa 6. Cikgu dia 2 darab 7 kuasa 3. 7 kuasa 2. kuasa negatif 6. Tolak 2. Betul, negatif 2. 7 kuasa negatif 12. Ya, dia akan jadi negatif 12 ni. Okey, tak apa, kita buat tu dulu. Kita pecah ni dulu, takut tak apa. Ini akan jadi berapa? 7 x negatif 2, x negatif 2, y negatif 2. Betul lah ini? Okey, sekarang ni tak nampak lagi yang atas tadi, yang Anik keliru tadi cikgu pecahkan untuk dia. So ini kita buat balik semula. 72 x negatif 2 darab dengan, ni jadi berapa sekarang? Negatif 4 darab dengan 3. Negatif 4. Negatif 12. Negatif 12. Ni x Salah yang tu. 3, y 3. So jangan careless kat situ, rugi kat kita kan. So negatif 2, x negatif 2, y negatif 2. Lepas tu kita nak buat macam mana ni? Ambil nombor dengan nombor semua. Lepas tu dengan x dengan x, y dengan y. Tapi kena tengoklah kalau bahagi kita tolak. Boleh. So 7, 2. 2 darab kena tambah tu tolak 12 lah. Satu lagi tolak 2. So akan jadi tolak 2 jadi tambah 2. Boleh nampak saya ni? Boleh. 2 darab tambah kan sebab dia darab, so dia akan jadi tolak jugalah. Itu cikgu tolak 2. So kita akan dapat yang tu. X pula kita buat. X pula negatif 2 tambah dengan 3 tolak 2. Ini tolak 2 dia akan jadi tambah 2. Betul? Betul. Okey, kali kita pergi y. Y 3, ada satu kat sini 3 tolak 2 jadi tambah 2. Betul? So akan dapat jawapannya ni. So 7 kuasa berapa ni? 8. Negatif 8 x ini 3 y. Boleh ni ataupun nak cantik sikit sebab nampak negatif kan dekat atas tu, kita boleh turun ke bawah jadi positif. So dia akan jadi macam ni lah, dia kat bawah. So cikgu letakkan jadi macam ni. X kuasa 3, y kuasa 5, 7 kuasa 8. So ini the final answer. Boleh juga yang ni pun cikgu rasa tak ada masalah pun. Cuma dia bagi dalam bentuk negatif sajalah. Kadang dia orang ni allergic sikit kalau ada power-power negatif ni. So boleh tengok yang itu balik.
Boleh ada masalah yang tu. Ni kalau hati-hati jangan salah yang tu. Buat slow-slow pun tak apa. Nanti dia memang Saya tak tukar 7 tu. oh, Saya okey, ambil 49 terus. okey. So kena buat slow-slow lah. Okey, soalan nombor 7. Ada yang dapat jawapan? Saya buat Saya. separuh tapi tak tahu betul tak. Okey, soalan ni, Jawapan dia dua kan cikgu? ya betul. Jawapan dia 2. So, Ani, bila soalan macam ni sepatutnya dia advantage tau. Sebab kita dapat jawapan, kita masukkan. Tekan kalkulator balik. Contohlah cikgu dapat 2 kan. Cikgu dapat 20 lah. Cikgu masukkan log 20. Dia ni cikgu buat 20. Dia mesti dapat jawapan 3. Jadi pun kita masuk 20. Jawapan kita boleh check sendiri sebenarnya. Sebab tu kita boleh soalan ni sebenarnya advantage. Sebab kita dah tahu dah dia punya sama ada jawapan kita betul atau salah. Tapi nak membuatnya itulah. So sekarang ni cikgu nak tukar yang mana? Cikgu tukar yang ni. Boleh. So akan jadi berapa? Log X ni cikgu tak nak tukar. Cikgu salin balik semula. Tolak. Cikgu nak pecah yang ni. Sebab dia ada 2. Cikgu nak pecah dulu. Ada orang cara boleh lah. Tak kisahlah mana-mana lah cara. Tapi cikgu nak pecah dulu bagi nampak. Ini X. Ini X. Betul? Betul. Nak pecah. Cikgu nak tukar base. Jadi base X sahaja. Semua sekali. Inilah cikgu tolak lah. Tolak log. Jadi berapa ni? X 2 per 1/2. Per 2 atas. okey, ini tolak dengan tambah akan jadi tolak lagi 1. So ini akan jadi log X sebelah sini akan jadi log 1/2. X X 1/2 sama dengan 3. Okey, buat slow-slow. Dia memang banyak kerja sikit lah. So kita boleh dapat yang belah sini dah. Yang ni kita dapat berapa ni? Ini sama dengan 1. Ini sama dengan 0.5, betul? 1 bahagi 0.5 jadi berapa? 2. 1 bahagi 1 kita bagi 0.5 kita akan dapat 2. So 2 cikgu bawa terus pergi ke kanan. Boleh tak nak buang masa dekat sini. Dah dapat jawapan ni 2. Ni 2 jawapan dia. Cikgu bawa pergi sana. So akan jadi 5. So apa yang tinggal? Log X 128. Siapa punya mic yang bising tu? Log X2 per yang bawah jadi berapa? Cikgu letak 0.5 boleh? Okey, lepas tu nak buat apa? Cikgu nak darab semua. Cikgu nak darab semua dengan 0.5. Apa dia ni? Saya dapat sampai sini tu. Okey, sekarang dah sampai sini, kita samakan dia punya, nak bagi dia satu tingkat je, kita darab semua dengan 0.5. So cikgu akan dapat 0.5 log X 128. Cikgu naikkan teruslah 0.5 ni senang. Ataupun 1/2 terus cikgu naik kat sini. Boleh? So tolak dengan berapa? Log X2 X2 sama dengan 5 darab 0.5 dapat 2.5. Betul? 2.5. Okey, 5/2. Tak apalah, mana-mana. Sekarang kita boleh pakai dia punya properties. Properties kata apa? Kalau log sama tolak, kita boleh bahagi. Dapat X 128 1/2 bahagi dengan berapa? 2. Bahagi dengan 2 sama dengan 5/2. So kita boleh log X 5/2 sama dengan 128 1/2 bahagi 2. Okey, boleh dapat yang tu? Okey, sekarang ni nak buat apa? Dia nak X kan? So yang ni, kalau X, square root X, kita boleh dapat apa? Sebenarnya sama dengan berapa? X 1/2 kan? Ya. Okey, kalau X 5/2 maksud dia apa? Square root X kuasa 5. Okey, square root X kuasa 5. Ini kita boleh tukar juga kalau nak senang sikit nampak. Ada orang boleh nampak, tak apalah, kita akan dapat macam ni. Nak bagi senang kita tekan calculator. So first kali kita nak buat apa? Kita ambil jawapan ni, kita kuasakan dengan 2. Lepas tu kita punca dengan 5. Boleh dapat jawapan, dapat. Kita buat kuasa 2 dulu. Kuasa 2 akan dapat berapa? X 5, kita kuasa 2 kali yang ni, kita akan dapat berapa? 32. Yang ni pun tak payah pakai log sebab ni senang je. Dia 2 kuasa 5 sama dengan 32. So kita dah ada jawapan. So kita boleh buat conclusion dekat sini apa? X sama dengan 2. Sama dengan 2. Okey, boleh faham. Ini cara cikgu lah. Kamu gunalah. Kalau ada cara lain yang boleh lagi senang, kamu boleh pakai saja. Okey, boleh faham yang ni, soalan ni. Soalan ni kena buat betul-betul, jangan careless. Setiap satu line tu kamu kena tengok betul-betul. Jangan terus je kan. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 8. Dia kata given P 5 negatif 12, Q sama dengan K plus 2, 3. Cari magnitude P. Magnitude P pakai je teorem Pythagoras.
5 kuasa 2 tambah dengan 12 negatif 12 kuasa 2, lepas tu square rootkan, dapat jawapan berapa? 13. Dapat jawapan? Boleh? Dapat. Boleh. Kan dia nak pi tak senang. Cikgu pun terus tulis je 13, tak nak kira dah. Tak apa, tak ada masalah. Paper 1 terus tulis jawapan pun dapat markah dah penuh. Okay? So the value, maknanya cikgu rasa ini pun satu ni, ini pun satu markah, ini yang 2 markah. So ini tulis jawapan terus, tak payah tunjuk teorem Pythagoras pun tak payahlah. Senang. So the value of K that P plus Q is parallel to the Y axis. Okay, Y axis parallel maksud dia apa? Ini kita punya Y axis. Ni X axis. Bermaksud kalau parallel to Y axis, bermaksud dia macam ni. Betul? Warna hijau ni. Betul. Kalau macam tu, apa yang kosong? X. X yang kosong. So kita ambil X yang kosong. First kali cikgu tambahkan dulu. P tambah Q dulu boleh. So cikgu buat P tambah Q 5. Cikgu buat macam ni lah. Negatif 12. Tambah dengan Q cikgu K plus 2. Alamak. 3. Yang tu kita nak P tambah Q. This one is P, this one is Q. Nanti dapat jawapan berapa? Okay, sekarang kita X kan. Kita tengok belah atas je. Tak payah tengok bawah dah. Kita buat yang atas je. Sebab dia kata parallel. Maknanya dia akan sama dengan kosong nanti. So kita ambil yang ini sahaja. Boleh, so akan dapat jawapan berapa? Yang ni cikgu buat, cikgu ambil yang atas sama dengan kosong sebab dia kata kosong. Faham tak maksud cikgu ni? Cikgu tak ada letak lambda ke? Tak payah pun tak apa. Oh. Kita tahu dia belah atas. Tak kisah. Tak boleh juga nak letak lambda tapi tak payah letak pun tak apa sebenarnya. Ini soalan direct. So bila kosong dekat atas, bawah ni kita tak payah tengok pun tak apa. Tak payah tengok belah bawah ni. Kita cancel je. Sebab dia ada kaitan dengan yang atas je. So kita boleh buat macam ni. 5 tambah K tambah 2 sama dengan kosong. K tambah 7 sama dengan kosong. K sama dengan negatif 7. Kalau kamu nak pakai lambda boleh pula. Tapi kamu kira lambda lagi. Lepas tu masukkan lagi. So jadi masalah banyak sikit lah. Banyak kerja. Padahal jawapan dia sama kan. So jadi kerja dia panjang sikit. Tapi boleh juga nak pakai. Tak ada masalah pun. Tak ada salah pun cikgu cakap. Okay. Kita pergi kepada soalan nombor 9. Okay, soalan nombor 9. Diagram 1 shows the vector A, B, A, D, A, C. A, B, A, D, A, C. Ada 3. Okay, kita dah faham dalam square grid. Express AD in form PX, QY, where PQ are constant. Yang ni kena ingat kalau vektor cikgu selalu ulang, dia sebenarnya sama dengan translation dalam transformation tingkatan 3. Dia lebih kurang sahaja. So kita boleh ambil itu sebagai kita punya ni lah guidance. So sekarang ni kita pergi AD. AD mana satu yang ni? Kita pakai je. Dia gerak ke kiri berapa? 1, 2, 3, 4. So dia sebenarnya adalah negatif AD. Negatif 4. Negatif X. Buat je macam tu. Y pula turun ke bawah pula kan? Turun ke bawah, turun je lah. 1, 2, 3, 4, 5. So 5 bila turun bawah dia negatif kan? So kita buat juga. Tolak 5Y. Okay, dah siap dah AD. Tak ada masalah. Semua kita pakai translation je. Sebab vektor memang dia ada persamaan sedikit. Okay, yang bawah ni nak apa? On the diagram 1, mark the label. Dia suruh kita mark dekat mana kedudukan. Kedudukan apa ni? W dekat mana? Okay, tak apa. Sabar dulu. Jangan takut lagi nak mark dekat mana. So di W. W ada dekat belah sini. Boleh tak cikgu tinggalkan dia seorang-seorang? So cikgu akan dapat macam ni nanti. DW sama dengan 2AC tolak AB. Setuju ke tak? Faham tak? Sebab dia nak W dekat situ. So cikgu relax dekat situ, cikgu masuk je. Okey, kita tengok AC. Kita boleh tak buat AC? AC berapa ni? Gerak ke kanan 2. So AC cikgu buat sama dengan berapa ni? 2X. Turun bawah jadi tolak 2Y. AB pula. AB berapa AB? AB berapa? Negatif 2X tolak Y. Alright, betul tak ada masalah. So kita masukkan saja. Cikgu masukkan 2, AC tadi cikgu dapat 2 dekat atas, negatif 2 dekat bawah. Cikgu suka dalam bentuk vektor. So boleh masukkan negatif 2, bawah ni negatif 1. Betul? Betul. Negatif 1 ke 1? Ya. Betul kan? Kita ni tak ada masalah kan? Betul kan? Ini tambah, ini negatif. Ni ke kiri, ini ke bawah. Tak ada masalah. Betul. So ini dah betul dah. AB sama dengan negatif 2, negatif 1. So kita boleh buat. Cari dapat jawapan berapa? 4 tambah 2 berapa? 6. Negatif 4 tambah 1? 5. Negatif 3. Negatif 3. Okey, bermaksud D pergi W,
adalah 6 ke kanan, turun ke bawah 3. Itu maksud dia. Itu macam translation sahaja. So kita gerakkan dia. Betul. Maksudnya yang Y tu Betul. bukan, saya ingatkan AC tu Y semua macam nak pergi AC Y. Macam mana? Nak cakap Dia memang kena ke kanan. Kita kena guna jalan ni. Kita kena pergi sini, AC pergi sini, lepas tu pergi bawah. Dia kena memang macam tu. Cikgu, kiranya XY tu kita tak guna pula. XY, mana XY kita guna je. Ni semua ni. macam AB tu X, AC tu Y macam tu. Tak Macam guna mana? lah. Macam mana? Kan, kat gambar tu kan ada yang A pergi B, X. Yang ni maksud dia, X ni adalah represent satu kotak tu sebenarnya. Oh. Ini Bukan line tu. kalau ke sini dia kata X, kalau dia ke bawah dia kata Y, itu maksud dia. Tapi dia tak bagi direction pun. So kita menggunakan ke kiri negatif, ke kanan positif macam tu. Okey, boleh faham? Betul. Okey, so dapat jawapan, dah dapat 6-3, janganlah dah syok sangat, belum lagi. Dia suruh kita mark. Bukan Mark Adam kan. Mark Adam lain dia nyanyi kan. Dari darjah 1. Ni dari kata berapa ni? Krik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, turun 3. 1, 2, 3. Di sinilah point W. Boleh? Boleh. Boleh kot, insyaAllah tak ada masalah. Kena biasakan. Apa tu ni? Anik lain slow. Anik tu lah tak dengar tadi kan. Dari dia kata 4. Aku suka kamu. Okay. Okay, cuboid with square base. Okay dulu boleh. Cuboid bentuk macam mana? Maknanya dia nak square base. Cikgu buat macam ni. Ni cuboid. Ke bawah. Bawah dia square macam ni. Okey, dapat yang ni. Atas dia square. Dia kata surface area dia dah bagi yang ini. Cikgu tak nak tulis lah. Ini square dia. Where X is the length. Maknanya length dia X. Base kan? Length of the side base. So, X dia length. Dia punya width pun akan jadi X juga. Sebab dia square. Okey, soalan pertama. Kita pergi. dA dx. Senang sangat. So, kita differentiate sahaja. Boleh sama-sama 6X tolak dengan 4. 6X tolak. Boleh. Okey, dapat jawapan 6X tolak 4. Dapat dah satu markah. X tolak 4. Okey, yang bawah tu adalah small changes. Bila soalan small changes, kita sebenarnya basic kita adalah dia adalah dy delta y delta x approximate dy dx. Okey, tapi kat sini kita ada apa ni? Kita cuma ada dA dx. Kita boleh tukar, boleh? Cikgu tukar, y dah tak ada, dia jadi macam ni. Cikgu tulis macam ni dulu. dA dx. Ini asas dia, cikgu padam yang atas. Okey, soalan nak apa? The small changes in the total surface area. Ini soalan dia. So yang ni kita nak apa? Small change area yang mana satu? Yang ini kan? So kita jadikan dia seorang-seorang dulu. So kita akan dapat delta A sama dengan, cikgu buat sama dengan terus, dA dx darab dengan delta x. Boleh? Okey, dia kata side base. So side base yang ini adalah X. Dia kena depend banyak soalan itu dia ada main dengan Y. So kena tengok betul-betul. So yang ini adalah X sebenarnya. So X kita berubah daripada 5 pergi 4.99. So berapa perubahan dia? Negatif 0.01. Negatif 0.01 adalah apa? dx. Delta X. Perubahan kecil pada X. Itu maksud dia. Okey, kita buat yang tu. Kita masukkan negatif 0.01. Darab dengan dA dx tadi kita dah ada kat atas ni. Kita masukkan nilai berapa? X tu. Masukkan nilai 5 ni pergi kat dalam ni. 6, 5, 30. 10 tolak dengan 4 jadi 20. Betul ke 26? Betul. Betul 26. So kita darab sahaja dapat jawapan berapa? Saya tak nampak je nombor. Oh, siapa yang lambat ni? Yang lain boleh nampak tak? Boleh? Boleh kan? Lambat cikgu. Oh, lambat dah. So lambat bagi tahulah. Dia maknanya kita suruh habis kelas dah tu. Muskul. Lambat je. Allahu Akbar. Okay, kita stop dulu. Tembang dulu. Sementara dia tunggu dia laju. F5 je kot. F5. Anik No, Anik. Saya rasa lain Anik sekali. radio rosak kan ni?
Rasanya Anik yang bagi kita punya efek kat kita kan. Dia punya live slow lah. Sikit Dah lah. boleh nampak jawapan. Okey, boleh nampak jawapan. Kita besarkan balik semula. Nombor 10 dah settle. Boleh, tak ada masalah kot. Direct saja. Cikgu kalau perpuluhan boleh ke? Boleh, tak ada masalah. At least kena 4 significant figure. Tapi kalau macam ni, cikgu jawab lagi tepat lah maksud dia. Maksud dia lebih kurang macam tu lah. So lebih baik kita ambil yang tepat lah daripada kita ambil yang ragu-ragu. Tapi buat masa ni tak ada masalah kot untuk yang ditukar yang tu. Jadi 4 significant figure. Okay. Kita tengok soalan. Given that 14gx sama dengan negatif 3. Lepas tu dia nak apa? Value pula. Value 141. 41 dia beza terbalikkan. Dia akan beza dia punya negatif positif sahaja. Nampak ni? Dia punya N ni. Ni 14. Ni 14. Dia ni 41. Kita terbalikkan nilai ni saja. Dia akan hilang negatif saja. Okey, boleh. So jawapan A adalah 3. 3. Memang direct juga. So yang bawah ni kena pecah dulu. Yang ni cikgu pecah dulu Soalan A dah settle, kita pergi soalan B, cikgu pecah terus. Jadi 14 K dx bagi in term of dx tolak dengan 14 gx dx sama dengan 6. K berapa? K ni dia tak sebut satu benda dekat sini. Masalah dekat sini ada soalan ni masih lagi tak lengkap sebenarnya. Sebab dia kena sebut K is the constant. Baru kita boleh cakap dia senang sikit nak buat. Sebab dia, tapi kita tahulah K selalunya constant. Tapi dia kena mention dekat situ K supposed to be constant. Macam tu. Sebab baru kita boleh integrate dia dengan betul. Kita akan dapat 3x, kita masukkan 4 dengan 1. Tolak dengan berapa ni? Negatif 3. Negatif 3. So sama dengan 6. Ini kita boleh buat. Cikgu masukkan ganti 4, 4x, 4k. Tolak dengan k. Tambah 6. Tambah 3 ya Allah. Tambah 3 tambah dengan 6. So yang ni akan jadi 3. 4k tolak k berapa? 3k. So berapa? 1. So jadi 5k. 5 kindi. 5 kindi ke tak? 1 jawapan dia. Boleh dapat ini? Ada masalah? Boleh. Ada masalah. So nombor 12. So nombor 12. Jangan takut lagi dia ni. Sebenarnya senang je. Dia tak susah pun. So sekarang dia kata bila kita integrate ini, kita dapat yang ini. So apa kata kita menggunakan kaedah compare. Sekarang kita integrate dulu. Kita integrate. So 3x ni cikgu cantikkan sikit lah. Nak bagi senang sikit nampak kan. Nanti tak nampak. Ni negatif 3 tambah nx kuasa 2 tambah 3 dx. Okay, cikgu kena ubah bagi nampak senang. So cikgu akan dapat berapa? 3x atas tambah 1 kan. Jadi berapa? Negatif 2 per negatif 2 tambah berapa? nx 3 per 3 tambah 3x tambah t. Sebab dia tak ada, ini adalah dia tak bagi dia punya range. Ini panggil apa ni? Definite ke indefinite? Ini panggil indefinite. Dia tak bagi dia punya range. Ini namanya indefinite integral. Nanti kamu masuk matrik, kamu akan belajar. Definite integral apa dia? Dia dah ada bagi nilai 2, 3. Ni 3, 2, 3. Kalau tak bagi tu nama dia indefinite integral. Boleh? Selamat masuk ke dalam belajar je lah tahun depan. Sepatutnya tahun ni. Maksudnya tahun ni juga belajar kot. Ke tahun depan masuk you juga? Maksudnya tak kot kan. Masuk juga tahun ni. Kesian kan. Nak masuk matrik, nak masuk apa. Siapa yang bercakap nak masuk matrik tu? Saya. Lupakan nak masuk matrik. Kenapa? Kita nak masuk degree kan? Nak masuk medik kan? Tak tahu lah. Nak masuk. Okey, ini kita pecahkan. Boleh, yang ni cikgu naikkan ke bawah. So cikgu pecahkan sikit bagi cantik nak nampak sama dengan yang atas ni, yang ni. So cikgu buat negatif 3, negatif per 2. Bawah dia x kan. So jadi cikgu buat macam ni lah. Kita buat macam ni lah terus. Kita bagi sama terus. Bawah dia x kuasa 2 terus. Boleh ataupun nak pecah macam ni pun boleh. Sekejap. Kita akan dapat 3 per 2. Cikgu pecahkan jadi 1 per x kuasa 2. Boleh juga, tak ada masalah. Yang ni pula cikgu pecahkan nak bagi sama dengan atas. So n per 3. Ini sebelah dia x kuasa 3. Tambah 3x tambah c. So kita boleh tengok dan compare. M sama dengan berapa dekat sini? Negatif 3 per 2. Ya, M sama dengan negatif 3 per 2. N berapa? 6. N kita dapat kat sini kan. N per 3 sama dengan 2. So N sama dengan 6. So yang ni senang, tolong integrate betul-betul. Jangan salah. Lepas tu compare sahaja dengan jawapan yang dia bagi. Dah siap. Boleh? Kita pergi soalan nombor 13. Awak ni dah tidur dah.
Line slow kan, so dia Bukan tidak. cikgu, bukan. Line slow cikgu. Dia kita buat cikgu faham. Okay, yang ni kita boleh ubah sikit. Ini adalah bentuk apa ni? Bentuk completing the square D kuasa 2 tambah 14. Ini kita boleh tahu berapa dia punya maximum point sekarang. Kita tengok gambar pun kita tahu dah. D 14. Ini maximum point dia. So dekat sini nampak maximum point dia adalah yang ni. So kita compare sahaja. Soalan mesti tanya D dengan H. So D sama dengan berapa? D sama dengan 3. H sama dengan 14. So sangat senang dan mudah. Sangat. Boleh faham tak tu? Nampak tak? Nampak dia completed the square, maknanya dia ada kaitan dengan maximum ataupun minimum value. Kena tengok. So kita buat yang tu dulu, lepas tu kita compare. Dia nak soalan ni rupanya. So kita dah tahu, kita dah menjawab soalan sebelum membaca soalan sebenarnya. Okay, dia kau lagilah hebat kan. Makam dia tinggi sikit. Orang yang dia tak bagi soalan lagi, kita dah jawab soalan. Hebat dah nama dia. So yang ni, the coordinate of K. K ni berada di mana ni? X sama kosong. Ya, berada di y-axis. So dia X sama dengan kosong. X sama dengan kosong, masuk je. Cikgu buat balik semula, cantik-cantik. Setelah dimasukkan tadi, negatif X minus 3 kuasa 2 tambah 14. So cikgu masukkan X sama dengan kosong. Negatif kosong tolak 3 kuasa 2 tambah 14. Jawapan berapa ni? 9, negatif 9 tambah 14. Jadi berapa? 5. 5. Tapi kena hati-hati tengok soalan nak apa. Tidak tak dapat markah apa-apa pun. Koordinat. So koordinat jawapan dia 0.5. Allah, 0.5 pula. Okey, ini adalah K. Buat K kat depan lagi cantik. Tak payahlah buat coordinate of K. Tak payahlah ibu guna ayat ni. Coordinate of K is 0.5. Tak payah. Is satu lagi unit. Tak payah buat macam ni. Terus dia buat yang ni. Yang ni pro punya cara. Dia dah tahu dah. Membaca koordinat, letak je dia punya nama dekat depan, terus buat kurungan. Okey. Kita pergi kepada soalan nombor 14. Soalan second last. Apa punya mic yang di sini tu tolong tutup. Terima kasih. Given the quadratic equation Kx x minus 1 sama dengan 5. Dia nak express x in term of K. Macam mana nak buat ni Okay, first kali lah kita buatlah main-main dulu, kita kembang dulu boleh. Jadi Kx kuasa 2 tolak Kx tambah dengan tolak dengan 5 sama dengan kosong. So dia nak cari x. Cari x macam mana selalu kita buat? Kita buat factorization. Tapi boleh ke factorize macam ni? Kita takkan dapat jawapan. Tak boleh. Satu je cara dia kan. Ingat kita belajar nak cari dulu dia ada 3. Guna factorize. Lepas tu nak guna apa lagi? Formula. Satu lagi kita pakai apa? Completing the square pun boleh juga. So yang ni dia lebih sesuai dengan formula sahaja. Yang lain semua takkan dapat jawapan. So kita boleh masuk je formula. Formula kita apa? Negative B plus minus square root B square minus 4 AC over 2A. Yang ni dia tulis sama dengan X. Betul. Lepas tu kita masukkan sahaja. Jadi kita masukkan X sama dengan negatif B berapa? Negatif K. Negatif K plus minus square root B berapa? Negatif K kuasa 2 minus 4. A berapa? K C Negatif 5. bagi 2A. Jangan lupa 2A ni. 2K. So boleh simplify sikit jadi K plus minus K kuasa 2 Tolak 20K. tolak tambah jadi 2K. So dah siap yang ni. Tu je ke cikgu? Ya, sebab dia nak X in term of K. So Tak X payah simplifikan dah dah cantik dah, tak boleh buat apa dah. Nak buat cantik lagi jadi susah. Apa yang 4 markah? Ganti 2 markah je. 1 ke 2? 2 kot. Apa yang 4 markah? Oh, yang bawah tu. Okey, dah settle yang tu. Kita pergi kepada soalan B. Soalan B dia kata express K in term of M when 2 and M are the root. So macam nak buat ni sekarang? Kamu nak guna kaedah compare pun boleh juga. Kamu nak guna kaedah apa ni? Compare. Okay, kita compare. Ada orang nak pakai sopo pun tak ada masalah sama je. Cikgu buat X tolak 2. Boleh ke dapat jawapan kalau compare? Tak tahu. Okay, kita cuba. Kita cuba. Kalau tak boleh, kita pakai sopo. So, jadi berapa ni? X kuasa 2? Tolak 2X. Tolak Tolak. MX. Tambah 2M. Laju ya. Sabar. Ni dah buat. Tak. Aku dah pening dah. Yang ni. Okay, sorry. Tolak XM.
Tolak M. 2X. Tolak 2X tambah. 2M. 2M. So nak buat apa lagi ni? Compare. Compare. Sekarang ni kita buat macam ni kurungan sebab ada X kat sini. So tambah 2M. Betul ke ni? Salahnya. Saya tambah A kat depan ke cikgu? Mana? Macam kan kalau nak buat kuadratik kan cikgu selalu tambah A kat depan. Ya, betul. Nanti kita tak tambah A lagi tadi. So tak payahlah pakai cara ni, nampak macam menyusahkan lagi. Tapi dia boleh dapat juga jawapan nanti, kamu cubalah. So sekarang ni kita pakai kaedah lain sikit lah. Kita pakai SOPO, boleh SOPO. So kalau kita guna SOPO, yang ni kita punya ni, cikgu ambil ni letak di bawah, letak tepi. Oh, sekejap. Okey, kita salin boleh lah. KX kuasa 2 tolak KX tolak 5 sama dengan kosong. Ingat kalau SOPO dia tak boleh ada nombor dekat depan. So cikgu ubah sikit jadi KX bahagi dengan K tolak 5K. Ni boleh dapat tak? Boleh. Kita dapat tolak X minus 5K. Okey, yang ni kalau solve macam mana? Solve. Kita buat solve dulu, tak apa? Negative B over A. So akan jadi berapa? 1. 1, iaitu apa? 2 tambah M, betul? Kalau floor berapa? 2 darab M. 2M. Ataupun sama dengan nampak tak? Negatif 5 per K. Ini kan SOH. dia kan kita belajar X kuasa 2 tolak SOH X tambah POH sama dengan kosong. So POH dia adalah yang ni lah. SOH dia adalah yang ini. So SOH tadi sama dengan 1. Kat sini 1 kan? Faham tak? Faham. Kalau POH sama dengan 5/3. Maksud dia macam tu lah. So cikgu tulis kat sini adalah negatif 5 per K. 5/3 pula. 5 per K. Okay, lepas tu nak buat apa? Sorry M. Ya, pada kita tarik lain kita dah ada ni. Ini lebih mudah lagi pakai cara ni. Kita ambil yang ni saja. So 2M sama dengan negatif 5 per K. So kita akan dapat K sama dengan negatif 5 per 2M. Okay, dah siap. Dia nak apa in term of express K in term of M. So betul lah dia punya jawapan. Express K in term of M. Dapat jawapan. So lebih baik pakai SOPO. Ada siapa-siapa tak nampak lagi yang tu? Boleh kot, tak ada masalah. Boleh tengok balik SOPO. Macam mana nak buat. Ini kena ingat yang paling penting sekali dia punya ni. Dia punya standard form depan tak boleh kosong, kena tak boleh ada nombor lain, dia kena 1 sahaja. Sini kena negatif dan sini sama dengan kosong. Baru kita boleh buat SOPO. Okey, kita pergi kepada lain. Ya. Tak tahu dia SOPO ke yang ataupun negatif B over A, C over A tu. Sama je, SOPO tu negatif B over A tu sama je. Sama je. Sama je. Kamu nak guna pakai POH dekat sini berapa? Tengok daripada sini je POH. Mana POH tak payah tengok dekat bawah ni. Ini ubah sebab pakai SOPO. Kamu pakai yang ni sahaja. Okey, sekarang kamu nak cari apa tadi? Kita ambil POH ya. POH dia berapa? Kamu dapat apa? POH sama dengan berapa? Negatif 5 per K. Negatif 5 per K ya. Itulah maksud dia. Okay. Sama je, tak ada masalah. Ada orang pakai formula. Formula tu penemuan baru sebenarnya. Dulu kalau kamu tengok buku-buku dulu dia tak bagi pun formula tu. Tapi sekarang ni dah ada 2 kaedah dah. Tapi kena ingat dua-dua kena master. Kadang-kadang kita nak pakai SOPO tak boleh, kita pakai formula. Ada itu kita jumpa kan. Dia tak boleh pakai SOPO, dia kena pakai formula. Ada yang satu formula tu. Hari kita jawab satu soalan tu. Okey, kita teruskan lagi soalan yang terakhir sebelum kita sambung tidur. Orang nak sambung tidur. Iman ni ada? Dah sampai dah? Ada cikgu. Apa urusannya ni? Syahmi. Syahmi, okey Syahmi. Okey, sekarang ni kita nampak ini adalah linear law. Linear law jangan buat apa dulu, terus tukar dulu. Itu tips dia. So ambil dia punya yang ini kita panggil non-linear. So nampak dia macam susah sikit. Cikgu buat tukar bagi-bagi Y. So X tambah PX. Sekarang kita nak jadikan dia apa? Dia punya paksi Y akan jadi XY. Sini akan jadi X kuasa 2. Apa yang tak ada lagi, so cikgu darab dengan X dulu boleh. Cikgu akan dapat 2X. Darab dengan X dia semua, X kuasa 2. Ini tambah dengan P. Okey, dah settle ke belum? Ada Q lagi yang menyibuk. So cikgu bahagi dengan Q. X kuasa 2 Q tambah PQ. Cikgu cantikkan sikit lagi. XY sama dengan
Sama dengan berapa? 1 over Q dekat bawah, X kuasa 2 tambah PQ. So yang mana ini adalah Y besar, yang ni adalah M, yang ni adalah X besar, yang ni adalah C. Dapat terus ni, cikgu terus je buat M sama dengan berapa tadi? 1 over Q. Satu lagi, C sama dengan P over Q. Boleh faham yang tu? Boleh. Gradient dulu sebab sini ada P, ada Q. So tak payahlah selesai yang C dulu walaupun kita dah tahu dah C sama dengan negatif 2, cikgu masuklah. Tapi kita tak akan dapat jawapan lagi selagi kita tak dapat Q. So gradient dulu kita cari. Gradient macam mana nak cari? Koordinat berapa dekat sini? 0, negatif 2, betul? So cikgu tolak 4, tolak 2, 18, tolak 0. 4 tambah 2 jadi 6. 6 per 18 tu akan jadi 1/3. So cikgu masukkan M sama dengan 1/3, 1 per Q. Ini macam mana nak buat? Tu Q sama dengan 3. Okey, yang ni budak bijak, dia akan dah tahu dah. 1 dekat atas tak payah tengok, sebenarnya dekat bawah. Q sama dengan 3. Tak payah dah hilang lah, buang masa kamu je. So untuk budak-budak bijak ni, nak jadi doktor ni, so kena terus Q sama dengan 3. Q sama dengan 3 sama dengan sini, P, Q sama dengan 3. So P sama dengan Negatif 6. negatif 6. Wallahu a'lam. Ya. Saya dapat tu.